Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberi CME berkenaan tajuk Managing Patient and Family Distress Associated with COVID-19 in the Pre-Hospital Care Setting. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Pesri. CME ini saya buat bersama dengan EMT Muhammad Muaz Munawir bin Rizwan. Saya ingin mengucapkan sebelum tu terima kasih kepada urus setia Cik Faizal yang memberi banyak bantuan berkenaan tentang CME pada hari ini dan juga penggunaan Zoom melalui pre-recording macam ni. Okey, tanpa berlengah masa lagi, saya teruskan dengan CME pada hari ini lah. Okey, saya ulang balik tajuk pada hari ini iaitu Managing Patient and Family Distress Associated with COVID-19 in the Pre-Hospital Care Setting. Alright. Okey, panduan menangani stres. Panduan ini akan membantu anda ataupun untuk kes macam ni untuk membantu pesakit secara berperingkat untuk mengawal stres pesakit. Ikut dan fahami 4 peringkat yang akan anda lalui. Peringkat pertama iaitu persediaan, peringkat kedua membuat keputusan, peringkat ketiga ialah tindakan, peringkat keempat ialah pengekalan. Okey, keazaman anda iaitu pesakit dan juga keluarga pesakit yang mengalami jangkitan pandemik COVID-19 bersama maklumat ini akan membantu pesakit mendapat kejayaan. Anda adalah kunci segala kejayaan untuk kekal sihat. Okey, peringkat pertama, persediaan. Okey, apa itu stres? Stres itu desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu berikutan peristiwa yang berlaku pada mereka. Apa jua keadaan atau situasi yang mengancam atau dianggap mengganggu keadaan diri seseorang. Stres menyebabkan individu memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Stres boleh berlaku dari segi emosi dan juga fizikal. Perkara yang sering berlaku kepada manusia normal. Stres biasa sangat berlaku kepada manusia normal. Confirm biasa. Stres merupakan cabaran emosi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Stres berlaku akibat perubahan luaran atau dalaman yang melebihi kemampuan individu. Okey, apa itu pencetus stres ataupun stresor? Terbagi kepada dua, faktor luaran dan juga dalaman. Luaran, persekitaran fizikal, sosial, peristiwa penting dan juga organisasi. Dalaman, personality, pemikiran negatif dan juga biological. Okey, untuk kes-kes luaran, contohnya pesakit mungkin akan mengalami gangguan pendengaran ataupun bau yang menyebabkan pesakit akan mengalami sedikit stres. Gangguan bau dan juga rasa semasa pesakit mengalami COVID-19. Untuk kes sosial, berkenaan sosial, konflik dengan hubungan interpersonal. Contohnya dengan jiran-jiran tetangga ataupun rakan-rakan di tempat kerja yang menyebabkan pesakit dan keluarga mungkin akan disisihkan. Okey, peristiwa penting sebagai contoh kemungkinan pesakit atau keluarga ada menerima perkabaran kematian ataupun penceraian yang berlaku semasa pandemik COVID-19. Untuk kes organisasi, masalah dari segi masa dan juga bebanan kerja ataupun kebosanan semasa pandemik COVID-19. Okay, untuk dalaman, kemungkinan ada perasaan negatif, contoh berasa was-was, sedih, pemikiran yang sempit,
dan juga kadang-kadang suka untuk memperbesarkan situasi. Untuk kes biological, perasaan badan sendiri yang tidak berapa sihat, sebagai contoh demam dan juga kelesuan. Okey, seterusnya. Kat sini saya nak highlightkan berdasarkan kajian pada tahun 2002, hampir 60% rakyat Malaysia menghadapi stres. Okey, apa itu tanda-tanda stres? Tanda-tanda stres boleh kita bahagikan kepada 3. Yang pertama ialah fizikal, yang kedua ialah psikologi, yang ketiga ialah tingkah laku. Fizikal, pesakit mungkin mengalami kering mulut, gemetar, sakit kepala, masalah tidur, cepat letih, lenguh badan, jantung berdebar-debar, sakit perut dan juga cirit-birit. Keadaan tanda-tanda fizikal ni akan bertambah teruk, terutama untuk lebih kepada pesakit dan juga untuk pesakit yang mengalami jangkitan COVID-19. Dari segi psikologi, pesakit dan juga keluarga akan mengalami gelisah, cepat marah, lemah semangat, bimbang, kurang daya tumpuan, mudah lupa, takut gagal, rendah diri, resah dan bosan. Untuk tingkah laku, pesakit dan juga keluarga akan merokok berlebihan, boleh menyebabkan penyalahgunaan alkohol dan dadah, masalah tabiat makan, tingkah laku agresif, buli dan juga vandalism. Okay, stres yang pesakit alami adalah berbahaya. Stres akan mengakibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku, perubahan personaliti. Kadang ini menambahkan lagi risiko penyakit mental dan juga fizikal. Okay, stres boleh menyebabkan penyakit jantung koronari, kegagalan jantung, angin ahmar ataupun stroke, dan lain sekali ialah kemurungan. Okay, tadi ialah peringkat pertama. Peringkat kedua ialah membuat keputusan. Okay, ingat, semakin tinggi stres yang anda alami, semakin tinggilah juga kemungkinan anda mendapat penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung, kegagalan jantung, angin ahmar dan juga tekanan darah tinggi. Adakah anda mengalami tanda-tanda stres? Okey, jika ya, lakukan ujian DASS bagi mengenali tahap stres anda. Okay, saya bersertakan kat sini cara untuk melakukan ujian DASS ke atas pesakit yang boleh kita berikan semasa kita respon kes ataupun pesakit-pesakit yang kemungkinan datang ke hospital ataupun kita sendiri sebagai ahli perubatan dan juga kesihatan untuk melakukan ujian DASS tersebut. Okay, inilah ujian stres DASS 21 bahagian 1. Skala markah adalah seperti berikut. Okay, dia ada kosong ialah tidak pernah sama sekali, 1 ialah jarang, 2 ialah kerap dan 3 ialah sangat kerap. Okay, soalan-soalan ini perlu dijawab seminggu yang lepas, dalam tempoh seminggu yang lepas. Okay, dia tidak ada jawapan yang betul atau salah. Dan juga pesakit ataupun kita sebagai ahli kesihatan, jangan terlalu mengambil masa yang terlalu lama untuk mana-mana kenyataan. Jawab dan terus bagi markah. Okay, ada 21 soalan. Untuk bahagian 2 stres, okay, soalan perlu ditambah. Soalan untuk menilai stres, soalan 1, soalan 6, soalan 8, soalan 11, soalan 12, soalan 14, soalan 18, okay, perlu diberi markah pada markah sasaran. Dan jumlah markah perlu ditulis pada bahagian tepi markah. Untuk kita menilai keresahan, soalan pada soalan 2, soalan 4, soalan 7, soalan 9, soalan 15, soalan 19 dan soalan 20. Dan kita bagi markah kat situ. Untuk kemurungan, kita akan dinilai pada soalan ketiga, soalan kelima, soalan ke-10, soalan ke-13, soalan ke-16, soalan ke-17 dan soalan ke-21. Jumlah markah boleh kita tulis pada hujung carta tersebut. Okey, untuk skor saringan, kita ada terbahagi kepada 5, iaitu normal, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Okey. Untuk bahagian 3, okay, bila kita dah dapat jumlah
tersebut, ringan, normal, sederhana ataupun sangat teruk, kita boleh dapat keputusan ujian DAS tersebut untuk stres, anxiety, keresahan dan juga untuk kemurungan. Kita akan dapat menilai tahap stres, anxiety dan kemurungan pada pesakit dan juga keluarga. Ataupun kalau rakan-rakan untuk menjawab soalan ni pun tak ada masalah. Soalan dimulakan pada soalan 1 sehingga soalan 21. Okay. Saya rasa anda boleh faham berkenaan cara menjawab soalan dalam DAS, ujian DAS tersebut lah. Okay, ini untuk menilai tahap stres, keresahan dan juga kemurungan. So kita akan dapat skor dia dan keputusan ujian DAS tu kita boleh dapat tahap dia. Tahap untuk normal, ringan, sederhana, teruk ataupun sangat teruk. Seterusnya, peringkat ketiga. Tadi ialah peringkat kedua, ini adalah peringkat ketiga. Okay, tahniah kerana anda bukan sahaja telah mengetahui tahap stres anda, malah anda juga telah kenal pasti masalah emosi yang lain. Okey, ambil langkah pencegahan awal bagi mengelak ianya semakin teruk. Okey, kaedah kita mulakan dengan kaedah menangani stres. Okey, tadi kita dapat cara-cara untuk tanda-tanda stres, menilai tahap stres. Jadi sekarang kita boleh pergi ke kaedah pula untuk menangani stres. Di kalangan pesakit dan juga keluarga pesakit yang mengalami COVID-19 pandemik ni. Okey, dia ada penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Okay, yang pertama ialah saya akan bagi makluman berkenaan jangka pendek. Jangka pendek kita boleh bagi kepada 10B. 10B iaitu pertama ialah bertenang, kedua ialah bernafas dengan dalam, ketiga berkata relaxlah, yang keempat beribadat, yang kelima bercakap dengan seseorang, yang keenam berurut, yang ketujuh berehat dan mendengar muzik, yang ke-8 beriadah, yang ke-9 bersenam dan juga yang ke-10 berfikiran positif. Okey, yang pertama ialah bertenang tadi. Bertenang. Cuba bawa bertenang sekiranya anda berasa stres. Bertenang boleh membantu mengurangkan stres dengan menghentikan kitaran stres di peringkat permulaan. Okay, kita akan jumpa pesakit dan juga keluarga yang kita akan minta diorang bertenang. Yang kedua, kita akan minta diorang bernafas dengan dalam. Ini untuk jangka masa pendek, untuk jangka masa pendek. Pernafasan melalui bahagian abdomen adalah cara pernafasan yang terbaik. Kita bernafas dengan lebih perlahan, panjang dan lebih dalam. Jangan terlalu cepat dan terlalu dalam. Itu boleh menyebabkan hyperventilation pula. Okey, yang ketiga berkata relaxlah. Cakap dalam hati sendiri. Kita cakap dalam hati sendiri. Bagi tahu pesakit untuk bercakap pada dalam hati sendiri. Relaxlah sedikit sebanyak dapat membantu mententeramkan perasaan dan juga mengurangkan stres. Okey, yang keempat, cuba untuk beribadat. Tak kisah pun agama apa, Islam, Buddha ataupun Hindu. Berzikir dan beribadat memberi sokongan emosi dan juga melegakan perasaan. Yang kelima, cuba bercakap dengan seseorang. Perasaan adalah sesuatu yang tak sepatutnya dipendamkan. Okey, sebaliknya harus dikongsi dengan orang yang boleh dipercayai. Bercakaplah dengan ahli keluarga atau kawan-kawan yang boleh anda percayai. Berkongsi perasaan akan melegakan dan mengurangkan tekanan. Okey, sebagai contoh, bila pesakit ataupun family yang mengalami pandemik COVID-19, tidak semestinya kita bercakap face to face. Kemungkinan kita boleh menghubungi rakan-rakan ataupun menghubungi keluarga sekiranya kita diminta untuk duduk di rumah, mengasingkan diri. Jadi kita boleh menghubungi rakan-rakan, keluarga yang kita boleh percaya. Itu lebih mudah. Jadi itu bermaksud dengan bercakap dengan seseorang. Yang keenam, berurut. Okey, dalam keadaan stres, otot-otot di leher dan juga bahu akan rasa tegang. Urutan leher dan bahu boleh melegakan otot dan melancarkan perjalanan darah. Urutan kaki juga boleh mengurangkan stres. Jadi keluarga ataupun
pesakit sendiri boleh cuba. Pesakit urut, family mungkin boleh urut pesakit. Jadi pesakit akan mungkin dapat mengurangkan perasaan stres itu sendiri. Yang ketujuh, berehat dan juga mendengar muzik. Okey, berehat sambil mendengar alunan muzik yang lembut, stres tidak dapat ditangani secara efektif sekiranya anda tidak berehat sepenuhnya. Okey. Kadang-kadang pesakit perlu berehat, ambil masa dan cuba untuk mendengar muzik untuk lebih relax. Okey, beriadah. Aktiviti riadah seperti berkelah, berenang, mendaki bukit, berkemah, melakukan hobi atau aktiviti yang disukai boleh menenangkan fikiran dan juga mengurangkan stres. Tapi untuk pesakit sendiri dan juga keluarga yang perlu diasingkan, cara beriadah mungkin kita boleh beriadah di dalam rumah. Cuba untuk melakukan regangan-regangan yang simple dan ringan. Tambah lagi pesakit-pesakit yang mengalami simptom kemungkinan dia tidak darat. Pesakit akan mengalami kelesuan badan. Jadi beriadah dengan kadar yang berpatutan. Yang ke-9 ialah bersenam. Bersenam dapat meningkatkan pengeluaran hormon endorfin, mengurangkan ketegangan otot dan stres. Antara jenis senam aerobik yang boleh dilakukan adalah berjalan dan bersenam aerobik. Okay, kalau kita tengok YouTube sekarang banyak tarian-tarian ke contoh ataupun senaman-senaman yang ringan yang boleh kita dilakukan untuk membantu dari segi sama-sama ringan lah, sama-sama ringan. Bukan main bola sepak. Okay, yang ke-10 ialah berfikiran positif. Okey, kita akan minta pesakit dan juga keluarga untuk sentiasa berfikiran positif. Okey, melihat kebaikan dalam mana-mana situasi bersifat negatif. Tumpukan kepada perkara yang baik dan apa yang boleh dilakukan dalam situasi tersebut. Okey, dengan melakukan kaedah 10B ini, kesan fizikal stres seperti denyutan jantung laju, marah, gelisah, gemetar dari sakit kepada dapat dikurangkan, insya-Allah. Terutama untuk pesakit itu sendirilah. Dan disokong oleh keluarga pesakit yang mengalami pandemik COVID-19 itu sendiri. Okey, ini untuk penyelesaian jangka panjang untuk tadi ialah 10B. Okay, sekarang konsep ideal dia lebih mudah untuk ingat. Iaitu I ialah identify, D ialah describe, E evaluate, A ialah act, L ialah learn. Okey, pertama ialah kenal pasti masalah sebenar. Jadi untuk kes ni pesakit tahu okey disebabkan oleh penyakitan dan menyebabkan kita stres. Jadi kita tengok faktor-faktor dia, jadi kita dapat mengenal pasti masalah sebenar dia. Okey, untuk describe kita terang dan cari cadangan penyelesaian yang ada, kemungkinan yang kita boleh buat untuk penyelesaian yang sedia ada. Okey, evaluate itu buat penilaian setiap cadangan. Kita akan tengok kebaikan dan juga keburukan. Kemudian ialah bertindak berdasarkan pilihan yang ada ataupun pilihan yang terbaik. Okey, learn ialah belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman yang daripada COVID-19 dan juga cara kita menangani stres, itu dari segi itu kita akan dapat melakukan untuk penyelesaian jangka panjang. Okey, kenal pasti punca dan situasi stres. Okey, punca atau situasi stres kita boleh bagi kepada dua. Boleh ubah ataupun tidak boleh ubah. Punca stres boleh diubah, bertindak mencari jalan penyelesaian, daya tindak bertumpukan permasalahan. Okey, pertama ialah mendefinisikan masalah, yang kedua ialah mencari alternatif, yang ketiga ialah menimbangkan kebaikan dan keburukan, yang keempat ialah membuat tindakan susulan. Okey, punca stres tidak boleh diubah. Okey, bertindak mengikut perasaan, daya tindak bertumpukan emosi. Okay, pertama ialah menerima keadaan ataupun hakikat tersebut. Yang kedua ialah memberi makna yang lain kepada situasi tersebut. Yang ketiga ialah mengendalikan emosi secara fizikal. Jadi stres disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, kita kena cari punca dia. Okay, punca dia boleh ubah ataupun tidak boleh diubah.
Okey, seterusnya ialah kemahiran menangani stres. Okey, terdapat beberapa kemahiran yang perlu dipelajari oleh pesakit anda bagaimana menangani stres. Kemahiran tersebut adalah pertama ialah kemahiran mengendali ataupun mengawal kemarahan dan penyelesaian konflik. Yang kedua ialah kemahiran berfikiran positif. Sentiasa berfikiran positif. Pesakit-pesakit sentiasa berfikiran positif. Sekiranya pesakit dan juga keluarga berfikiran positif, keadaan tubuh badan akan bertambah baik dan juga kadar penyembuhan adalah sangat bagus. Dan yang paling penting untuk mengelakkan daripada pesakit mengalami kesan-kesan sampingan iaitu kena penyakit-penyakit seperti jantung, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Okey, kemahiran pengurusan masa. Pesakit COVID-19 biasanya perlu diasingkan. Jadi bila perlu diasingkan, masa yang ada terlalu banyak. Jadi pesakit akan mengalami kebiasaannya kebosanan yang agak tinggi. Jadi pengurusan masa tu daripada pagi bangun, bawa ke petang, malam, pulang balik pagi, tengah hari, petang, malam. Selama kemungkinan seminggu ataupun hingga 14 hari. Okey, yang keempat ialah kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Untuk yang kelima ialah kemahiran teknik relaksasi. Okey, pesakit macam mana cara untuk lebih relax, kena belajar untuk teknik tersebutlah. Okey, yang keenam ialah kemahiran tegah diri atau assertive. Okey. Kemahiran pertama, mengawal kemarahan secara berkesan, anger management. Okey, ini pesakit-pesakit yang bila pesakit atau keluarga yang mengalami contohnya tanggapan negatif daripada jiran-jiran, pesakit dan keluarga biasanya akan berasa sangat marah. Okey, jadi saya untuk mempermudahkan, saya letak traffic light lah kat sini, traffic light. Yang pertama ialah berhenti, lampu merah, berhenti. Okey, first kali ialah berhenti. Beri ruang untuk menimbangkan situasi. Okey, bertenang, contoh kira sampai 10, tarik nafas dalam atau membaca doa. Okey, ini untuk mengawal kemarahan, untuk mengawal kemarahan secara berkesan. Yang ketiga ialah jika tidak dapat mengawal keadaan, tinggalkan tempat itu dengan serta-merta. Bukan tinggalkan rumah, maksudnya cuba untuk pengasingan lebih pengasingan lagi. Okay, itu ialah dari segi berhenti. Okey, lampu kuning, berfikir. Masa ni kita berfikir. Berfikir sebelum bercakap dengan orang yang anda marahi. Okay, kenal pasti dan cuba fikirkan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ialah timbangkan kekuatan dan kelemahan bagi setiap cara. Yang keempat, jangan buat sesuatu merumitkan keadaan. Yang kelima, fokus kepada isu sebenar. Okay, lampu hijau ni apa yang kita perlu buat? Bertindak. Pilih cara penyelesaian terbaik, bertindak dan cuba laksanakan pilihan tersebut. Jadi untuk diberikan kepada pesakit dan juga keluarga pesakit. Untuk cara-cara untuk mengawal kemarahan secara berkesan. Okey, kemahiran 2. Okey, tadi kemahiran nombor 1 untuk anger management. Tadi mengawal kemarahan secara berkesan. Okey, ini ialah kemahiran 2. Berfikiran positif. Okey, langkah pertama ialah mengenal pasti situasi. Mengenal pasti situasi semasa. Yang langkah kedua ialah menilai kewujudan pemikiran negatif. Ini saya bagi tahu tadi pemikiran negatif, contohnya jiran-jiran dan juga rakan-rakan yang masih tak faham berkenaan COVID-19 ni. Yang ketiga ialah menilai sama ada pemikiran negatif tersebut sahih, wajar serta mempunyai fakta yang kukuh. Okey, yang keempat ialah gantikan pemikiran negatif dengan pemikiran yang lebih munasabah. Okey, ini untuk yang kemahiran 3. Kemahiran 3. Kemahiran maksudnya untuk mengawal kemarahan. Kemahiran pertama tadi untuk tangani stres tadi. Kemahiran ketiga ialah pengurusan masa. Pertama ialah perhatikan jangka masa yang diambil untuk melakukan sesuatu tugas. Rancang jadual tugas yang bolehkan anda menyiapkan tugas harian tanpa perasaan tertekan. Yang ketiga ialah pastikan adanya waktu rehat di antara pekerjaan. Yang keempat, senarai dan jadualkan tugas mengikut keutamaan. Lakukan tugas yang penting terlebih dahulu, selepas dilaksanakan beri ganjaran kepada diri anda seperti memuji, mendengar muzik dan lain-lain. Ini cara untuk tangani stres. Ini kemahiran untuk dari segi pengurusan masa. Jika kerja anda tertangguh, kaji punca dan buat jadual baru. Seterusnya yang terakhir ialah buat pemantauan akan kemajuan dan kebersamaan anda menguruskan masa. Itu ialah kemahiran 3. Kemahiran 4, penyelesaian masalah dan juga membuat
keputusan. Macam tadi ideal, identify, describe, evaluate, act dan learn. Kita boleh gunakan juga untuk kemahiran yang keempat. Jadi yang pertama ialah mengenal pasti masalah, describe memperjelaskan beberapa pilihan cara penyelesaian. Yang ketiga ialah evaluate, penilaian kebaikan dan keburukan pilihan-pilihan tersebut. A ialah act, bertindak atas pilihan yang telah dibuat. L ialah semak semula keberkesanan tindakan yang telah diambil dan berikan pujian di atas usaha anda dan pesakit dan juga keluarga yang terlibat. Okey, kemahiran membuat keputusan adalah merupakan perkara utama dalam penyelesaian masalah. Dari segi untuk kawalan stres. Semasa pandemik ni lah, semasa pandemik ni. Okey, kemahiran yang kelima, kemahiran yang penting. Teknik relaksasi. Okey, macam tadilah kaedah regangan menggeliat. Alright. Okey, bernafas secara dalam-dalam, latihan pernafasan. Teknik pernafasan, cari kedudukan yang selesa, letakkan tangan di atas perut dan pejamkan mata, tarik nafas melalui hidung dan bergerak ke atas, hembus nafas melalui mulut, ulangi beberapa kali sehingga anda rasa rileks dan tenang. Okey, cuba untuk manjakan diri, rehatkan badan dan minda secukupnya. Tambah-tambah lagi waktu COVID-19 pesakit dalam keadaan yang sangat lesu lah. Luang masa bersama keluarga. Okey, support each other, tidur yang mencukupi, berurut dan bersantai. Okey, kemahiran 6, tegas diri dan asertif. Okey, ini memperjelaskan situasi dan bagaimana situasi tersebut mengganggu perasaan anda. Okay, kalau boleh kita bagi tahu apa situasi kita dan bagaimana untuk dia mengganggu perasaan kita sendiri. Menyatakan masalah pendapat dan pandangan secara jujur dan terbuka. Nyatakan apa yang diperlukan atau dikehendaki. Okey, dan peringkat keempat peringkat keempat ialah pengekalan. Yang pertama tadi peringkat-peringkat tadi lah persediaan, membuat keputusan, tindakan, dan sekali ialah pengekalan. Okey, peringkat pengekalan ni, pengekalan ni ialah sebelum tu syabas kerana anda telah berjaya mengawal stres anda. Yang tadi yang 1, 2, 3 tadi dah kita dah tahu dah. Jadi sekarang kita nak kekalkan dia situasi. Cabaran 1, cabaran mengawal kemarahan dan penyelesaian konflik. Bertindak adalah usaha untuk mengatasi situasi yang menimbulkan kemarahan. Yang kedua ialah elakkan prasangka dan pemikiran negatif. Cabaran kedua, cabaran pengurusan masa. Bijak membahagikan masa dan menepati jadual. Cabaran ketiga ialah cabaran menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan. Bertindak berdasarkan pilihan yang ada dan terbaik setelah mempertimbangkan kebaikan dan keburukan. Membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan, keperluan dan kedudukan orang lain dalam apa juga situasi. Emosi mempengaruhi perjalanan aliran darah anda. Ini contoh aliran darah kita. Stress versus relax. Kalau stres, sel darah bergerak terlalu laju dan berjauhan di antara satu sama lain. Sel darah berbentuk titisan air mata. Begitu relax, sel darah bergerak lancar mendekati antara satu sama lain. Bentuk sel darah adalah normal. Okey. Untuk nasihat kepada pesakit dan juga keluarga pesakit, tekadkan azam dan terus berjaya tangani stres ke arah kesejahteraan hidup. Okey, sekiranya stres anda juga masih tidak dapat dikawal, sila dapatkan nasihat dari anggota kesihatan. Anda mungkin memerlukan rujukan pakar. Okey, setakat itu sahaja. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada rakan saya sendiri, Muhammad Muaz, EMT, yang banyak bantu dari segi penyediaan slide bersama-sama tadi. Dan juga Faizal, SME pada hari ini. Mungkin ada beberapa soalan yang akan diberikan kepada anda semua. Anda diminta jawab untuk 5 soalan dan apa-apa soalan yang boleh anda ajukan kepada saya, boleh teruskan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua. Terima kasih dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.